Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah mempertemukan kita dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya pada rakan-rakan, para penonton di rumah maupun yang berada di studio pada malam ini yang terus menantikan khabar semasa perjalanan juga jemaah haji. Yang mungkin ada yang menghitung jemaah haji yang nak balik, ada yang menghitung bila lagi perjalanan kita pula yang akan menjadi sebagai seorang pengembara untuk mencetuskan nilai rohani yang lebih baik, terutama dalam menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita bawakan siaran secara langsung dari TV1 ini untuk kita fokuskan satu tajuk, iaitu Haji Kembara Rohani. Dan panel pada malam ini yang kita undang iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, pensyarah UNI KL. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, walaupun kata kita di sini ada diuji dengan jerbunya, tapi masih nampak lagi perjalanan nak sampai ke RTM. InsyaAllah. Dan alhamdulillah kita harapkan rakan-rakan kita juga akan terus sama dengan kita. Jadi Prof, seperti biasa saya tak berseorangan, saya dengan rakan saya, iaitu dia. Assalamualaikum dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan juga Prof. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ke dia? Baik, alhamdulillah. Itulah keadaan yang bila sihat. Kadang-kadang kita jarang bersyukur. Bila sakit, barulah teringat Allah Ta'ala. Itulah betul-betul. Kan? Jadi mudah-mudahan lah. Yang sakit kita minta pada Allah untuk disembuhkan. Yang sihat tu gunakan kesempatannya. Betul. InsyaAllah. Allah, okay, amin. Amin, insyaAllah. Baik, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, kami sentiasa ditemani oleh penonton di studio yang sering kali bersilih ganti. Dan pada malam ini rombongan daripada Taman 8 Prima Bandar Baru Bangi dan Jemaah Surau Al-Amin serta kumpulan Marhaban Zainul Iman Sungai Ramal Dalam Kajang, Selangor Darul Ihsan. Assalamualaikum. Oh lama. Ni yang depan ni mesti kumpulan Marhaban ni. Tidak boleh minta selagu. Baiklah, alhamdulillah. Jadi ada puan-puan, ada tuan-tuan, alhamdulillah. Kita ramai ya, Prof ya. Okey, baik. Kita fokus berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan kembara rohani. Jadi peluang ini kita nak kongsikan ya, Prof. Bila sebut tentang kembara rohani, berartinya kita duduk dalam situasi kita sebagai jemaah haji. Kita pergi praktikalnya, kita buat segala yang telah disyariatkan kepada kita. Namun sesuatu yang luar biasa pada aromanya jika dilihat, maksudnya ialah kita pergi bukan hanya sekadar buat haji, melaksanakan setiap perincian di tempat-tempat tertentu dengan tempoh-tempoh tertentu, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Tetapi yang dapat kita lihat ialah apabila kita berada di sana, suatu situasi sebagai contohnya, kita pergi tak ingat Malaysia. Bukan tak ingat mak ayah, tak ingat anak-anak, tidak. Tapi berarti fokus kita ibadat. Kenapa jadi begitu? Masya Allah. Kita kalau boleh kita tengok secara keseluruhan dulu ya. Terutamanya dari segi rukun Islam. Kita ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Ini setiap saat kena ada dalam hati ni. Tak boleh tinggal ni. Yang kedua, solat 5 waktu. Sama juga tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Ini sebulan dalam setahun. Yang keempat, zakat. Cukup dia punya kiraan dia kena bayar. Setahun sekali je. Dan yang kelima, sekali seumur hidup, itu pun kalau mampu. Masya Allah. Kita tengok dia punya turutan tu cukup cantik. Setiap saat, setiap hari, setiap bulan, setahun sekali seumur hidup. Ya Allah. Dan kita ambil yang haji ni, kalau kita tengok ya, berbanding dengan ibadat-ibadat lain, dia tak ada apa-apa dah. Maksudnya kita boleh buat amal ibadat tersebut dengan tak ada masalah. Haji ni, dia ada sedikit keperluan dia. Yang pertama, nak kena ada duit. Betul-betul. Tak ada 10,000, tak ada 15,000 untuk kali kedua. Rasanya tak dapat pergi. Mengikut adatnya ya. Yang keduanya, kita kena berpisah dengan negara kita. Berpisah dengan kampung kita. Berpisah dengan ahli keluarga kita. Dan berpisah dengan orang yang kita sayang kadang-kadangnya. Dan kita terpaksa meninggalkan kerjaya kita. Semuanya. Dalam tempoh yang tertentu. Dan akibatnya kerana sekali seumur hidup, orang beranggapan buat sekali itu kena buat betul-betul. Dan kalau buat sekali itu, bila balik, tak boleh dah menjadi manusia yang lebih buruk daripada sebelum tu. Sebab tu orang takut nak pergi. Yang pertamanya, ramai orang yang, dia bukan soal dia ada duit ke tak ada duit, tetapi bila kita tanya dia, dah pergi haji ke belum? Belum lagi. Kita pun heran, kenapa?
Dan Masya Allah, bila kita dah bersedia, yang kita rasa kita yakin, kita nak pergi menunaikan fardu haji, kita pergi itu dalam keadaan kita bersedia sungguh-sungguh dan pergi itu kerana semata-mata kerana Allah, itulah yang menyebabkan kita lupa kepada negara kita. Contoh, saya bagi contoh diri saya lah, saya selalu sebut, tahun 2000 isteri saya ajak menunaikan fardu haji, tak nak saya pergi. Isteri saya ajak saya, dia kata, yang jom yang pergi haji. Saya kata, ish, kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Dia tanya lagi pada waktu yang lain, yang jom yang pergi haji. Saya kata, kalau kita pergi haji pada usia yang muda, balik nanti, payah nak buat dosa. Ini kata-kata yang sebenarnya kata-kata sinikal, kata-kata main-main kepada isteri. Tetapi jauh di sudut hati, mesti ada sebabnya. Maksudnya, saya rasa saya belum bersedia lagi. Saya rasa yang, kalau pergi ni, mesti nak kena berubah betul-betul. Daripada yang dulu tak berbaik, nak jadi yang baik. Sebab itu aroma dia tu jadi luar biasa. Dan ini secara pengalaman kita cerita. Tetapi kalau mengikut yang Allah sebut ya, Rasulullah SAW bersebut, dia kata ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Maksudnya, haji ni termasuk dalam untuk pergi apa ni? Untuk mengembara dan juga disyariatkan. Apa maksud disyariatkan? Maksud disyariatkan ni, kalaulah saya duduk di Shah Alam ya, saya nak pergi solat di Kelantan, katalah di Masjid Muhammadiyah. Boleh pergi, tak ada masalah. Tapi kalau saya solat seorang, satu je dia punya fadilat, solat berjemaah 27. Sama tak kalau saya solat di Masjid Shah Alam? Sama. Tetapi kalau kita pergi ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, dia kata, barang siapa yang solat dalam masjidku 1000 kali lebih baik. Kemudian dikatakan juga dalam Masjidil Haram 100,000 kali. Dan syariat ini maksudnya sebab dituntut dan diperintah, dia turun daripada rumah, pergi menunaikan ibadat haji sampai dia balik dijaga oleh Allah SWT. Dari sudut tersebutlah bila kita kata disyariatkan. Jadi secara luar biasanya, secara memang ada perasaan dalaman bahawa kita pergi ke sana tu kita nak yang terbaik. Baik, tapi isunya timbul tiap-tiap tahun lebih kurang 30,000 yang pergi menunaikan fardu haji. Sekarang je kotanya diturunkan 22,000 gitu ya, lebih kurang begitu. Tetapi yang umrah lebih kurang 200,000 tiap-tiap tahun. Maksudnya orang pergi pergi ke Mekah dengan Madinah ini untuk menunaikan haji ataupun umrah. Cuba pergi ke masjid tiap-tiap waktu subuh. Okey, kita pergi ke masjid waktu subuh. Ada berapa saf dalam masjid? Betul. Saya pernah pada tahun 2013 dalam rangka lawatan saya pergi 5 buah negara, solat di 45 masjid. Standard puratanya satu saf setengah. Maka kita bertanya pada diri kita, mana pergi tutup haji ni? Mana yang pergi kaki umrah ni yang 200,000 orang, 22,000 tiap-tiap tahun pergi. Tapi kita tengok di masjid, seolah-olah ada sesuatu yang tak kena dalam proses kembara tadi. Allahu Akbar. Sebab Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Dia kata, hari ini aku tak nak jadi imam, nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid. Aku nak bakar rumah dia. Ini satu amaran. Yang kedua, diceritakan juga kalau kita nak tahu orang tu yang beriman ataupun munafik, kita tengok solat subuh dan juga solat isyak berjemaah. Itu dia kategori kita, insya-Allah. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, Prof dah huraikan kepada kita nilai kembara rohani yang menuntut syariat itu sendiri. Jadi jalan kita ada nilai pahalanya, tak sama macam melancong. Melencong lagi lah. Jadi Prof, kita nak rehat jap. Kita nak serah pada dia. Silakan dia. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Nabil. Sebenarnya Ustaz kita dah hampir ke penghujung musim dalam Salamatullah musim ke-6 ini. Jadi hingga 28 September nanti kita akan bersiaran sebelum kita menutup tirai. Jadi sepanjang 19 episod ini Ustaz, sebenarnya sudah jauh kembara rohani yang kita bawakan bersama dengan penonton di studio dan juga penonton di rumah pastinya. Dan sebenarnya dalam rancangan Salamatullah ini bukan saja melalui topik perbincangan tetapi juga melalui soalan-soalan kuis yang kita kongsikan bersama dengan penonton dalam mencari kembara rohani itu sendiri. Jadi pastikan anda setia untuk menonton Salamatullah sehingga ke akhir rancangan kerana bila-bila masa saja saya akan umumkan nama pemenang dan juga pastinya saya akan paparkan soalan kuis harian untuk malam ini. Baik, kita ada soalan Ustaz daripada Facebook ya. Tapi kita simpan dulu jawapan sebelum tu. Okey, daripada Osman Goodbye.
Katanya, saya Osman dari Pematang Damar Laut Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz Nabil. Ingin kemukakan soalan kepada tamu kita, Profesor Dr. Muhammad Kamil, iaitu kebanyakan kita ingin kembara menyahut seruan ke Tanah Suci. Tapi apabila sudah sampai ke sana, sibuk pula nak balik ke tanah air. Kalau penerbangan dikatakan tunda, boleh jadi marah. Jadi sebenarnya apa punca sedemikian terjadinya? Dari segi kembara rohani lah, mungkin kita boleh sentuh sebentar nanti. Baik, itu kita simpan dulu. Sebentar nanti kita akan jawab. Jadi bila kita sebut tentang topik perbincangan kita, haji kembara rohani. Haji itu sudah menunjukkan kembara rohani yang suci, yang penuh dengan cabaran dan dugaan untuk kita buktikan pengabdian diri kita kepada Allah. Jadi paparan yang kami akan tunjukkan sebentar nanti, kita akan tunjukkan cabaran para jemaah kita ketika melontar di Jamrat. Jadi sama-sama kita saksikan dan kembali lagi selepas ini. Melontar jamrah merupakan salah satu perkara wajib haji. Di sinilah tenaga, kekuatan dan semangat para jemaah sangat diperlukan. Setelah selesai berwukuf di Arafah dan bermabit seketika di Muzdalifah bagi mengutip anak batu, jemaah dibawa ke Mina untuk bermalam bagi tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mina, sebuah kawasan yang luas dan penuh dengan khemah penginapan jemaah yang hanya beroperasi sekali setahun. Berbeza dengan khemah di Arafah, khemah di Mina dilengkapi kemudahan yang pelbagai termasuk penghawa dingin bagi setiap khemah. Ibadah melontar dimulakan dengan melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah. Oleh kerana suhu yang panas terik, bilangan jemaah yang terlampau ramai pada waktu siang, tabung haji merangka satu aturan pergerakan yang sistematik bagi menyempurnakan ibadah melontar. Ia adalah tertakluk kepada jadual pergerakan yang dikeluarkan pihak Muassasah Asia Tenggara bagi memastikan tidak berlaku limpahan jemaah haji yang berada di kompleks Jamrat pada satu-satu masa. Dia akan memastikan supaya tidak berlaku perkembangan pergerakan yang terlalu ramai jemaah haji. Selain daripada jemaah haji Malaysia, jemaah haji negara lain juga terlibat dalam penyusunan jadual, bukan tertakluk kepada jemaah haji Malaysia saja. Ya. Jadi penyusunan jadual ini mengambil kira pergerakan jemaah haji seluruh dunia lah. Jarak perjalanan pergi dan balik dari khemah di Mina ke kompleks Jamrat adalah 7.5 km dengan melalui terowong-terowong muasing. Baik, inilah dia suasana ketika para jemaah kita dapat meluangkan masa beribadah untuk melontar di Jamrah. Walaupun jaraknya agak jauh, mereka berada di terowong Muasim keluar sehinggalah melontar di Jamrah Sughra, Wusta dan juga di Kubra ini, dan juga mereka akan kembali melalui terowong sehinggalah ke khemah di Mina. Tetapi dengan doa, kekuatan mereka ini pastinya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan rukun Islam kelima. Petugas peronda tabung haji berada di beberapa lokasi strategik bagi memastikan jemaah tidak tersasar di samping membantu jemaah yang sakit. Walaupun tugas hakiki kami, pasukan media Tanah Suci adalah untuk membawa perkhabaran terkini mengenai musim haji, namun kami juga tidak pernah lupa tanggungjawab sesama ummah. Kebetulan ketika kami membuat liputan penggambaran di kompleks Jamarat, ramai jemaah Malaysia yang uzur dan tidak dapat meneruskan perjalanan balik ke khemah mereka di Mina. Menolong sedaya mampu, sahabat media kami ada yang menggendong jemaah sejauh 3 km kerana terlalu risau kesihatan jemaah ketika itu. Bukan sahaja kami, malah di kalangan jemaah pun mereka sentiasa membantu antara satu sama lain. Mungkin inilah antara faktor penyebab kenapa jemaah haji Malaysia sangat disenangi oleh semua. Ukhuwah dan sikap disiplin yang tinggi mereka begitu tinggi nilainya. Allah memetik ibrah membentuk syakhsiyah. Alhamdulillah, malam ini kita berbicara tentang haji kembara rohani dengan tempoh yang begitu panjang bagi seorang jemaah haji, Prof, untuk melalui fasa demi fasa, namun kemuncak haji telah pun mereka lalui. Dan hasilnya hari ini kita melihat bahawa itulah dia nilai bagi seorang yang bernama hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prof, berbicara tentang tajuk kita kembara rohani, maksudnya perjalanan yang tak tahu bila dan berakhirnya bila. Baik, Prof. Soalan saya ialah, melihat situasi kita berada di Tanah Haram, ya,
daripada orang yang, maaf sebutlah ya, mungkin bersifat adalah sifat mazmumah tu, nakal lah. Tapi pergi sana sampai di tanah haram ni semuanya jadi baik. Masya Allah tabarakallah. Ya. Ialah gangster juga kan. Di sana semua jadi alim belaka. Kan? Cumanya Prof, sejauh mana jangkaan kita untuk dia balik ke tanah air menjadi orang yang baik ataupun sebaliknya? Masya Allah. Kita tengok dari sudut haji itu sendiri. Haji ni kalau dapat haji yang mabrur, tidak ada balasan melainkan syurga. Jadi isunya yang paling penting, adakah kita tahu kita dapat haji yang mabrur ataupun tidak? Ataupun soalan kalau saya tukar sikit, bila kita akan dapat haji yang mabrur? Bila kita tahu kita dapat haji yang mabrur? Jadi ramai orang bila ditanya begitu, dia menyebut bahawa bila balik daripada menunaikan fardu haji di sana, dia ada perubahan. Daripada dulu mungkin tak semayang di masjid, orang lelaki tapi balik tu okeylah, dia dah mula mendekatkan diri pada masjid, jadi baik, cakap pun perkara-perkara yang baik. Maka bagi setengah orang itu dia dah dapat haji yang mabrur. Orang pun kata, ya Allah bagusnya si Kamil ni balik dah bertukar. Tapi bayangkan begini ya, selepas 5 tahun dia ada masalah sikit. Kalau dulu dia solat di masjid, kemudian ada masalah, dia solat, tetap solat, tapi solat di akhir waktu, misal kata. Habis, dia mabrur ke tidak? Mana, adakah boleh 5 tahun mabrur, lepas tu tidak mabrur? Ini persoalan dia. Dan kalau kita kembali semula kepada definisi apa ni hadiah daripada Allah SWT, iaitu haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Bermakna yang sebenarnya kita tahu kita dapat haji mabrur ataupun tidak hanya bila kita meninggal. Masya Allah. Bila kita meninggal saja, kita masuk dalam alam kubur, sebab kita ini adalah ahli syurga. Takkan Allah nak sempitkan kubur kita. Betul. Kita tengok, ya Allah luasnya kubur kita. Dan saya rasalah kita akan terus dibangkitkan daripada mahsyar dan tanpa dihisap terus masuk syurga. Kalaulah kita faham begitu, kita faham maksudnya bahawa haji yang mabrur ini hanya diketahui bila kita meninggal dunia, maka tingkah laku kita, segala kebaikan yang patut kita buat, segala perubahan yang kita buat perlu dipertahankan sampai kita mati. Allahu Akbar. Bila kita faham begitu, maksudnya tidak timbul soal sama ada balik nanti boleh buat ke tidak. Betul. Orang yang mendapat haji mabrur perlu dia tahu dia kena mempertahankan ini sampai dia meninggal dunia. Maka di situlah jadinya kita ini sebagai satu individu ada satu perubahan yang besar, dan perubahan ini kekal sampai bila-bila. Jadi Prof, kita berbalik kepada soalan rakan kita di Facebook tadi yang mungkin ada kaitan. Bagaimana dengan jawapan pada soalan tadi? Diana, tolong semula. Okey, soalannya tadi, bagaimana kalau dah sampai sana, tiba-tiba macam sibuk semula nak balik ke sini, hingga menimbulkan kemarahan jika ada sesuatu yang berlaku lah macam tu. Tak, maksudnya yang sebenarnya kita ini diuji. Sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam mengikut surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat. Maknanya kita kalau boleh kita nak beramal ibadat lah. Itu yang utamanya kehidupan kita. Habis bila kita pergi menunaikan fardu haji, yang sebenarnya kita tak payah buat apa-apa dah. Haji ni sebenarnya ringkas je. Seminggu pun boleh tamat. Tetapi yang lain itu kita ziarah di Mekah dan ziarah juga di Madinah. Dan kita duduk di situ kerana kita kita berpeluang untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada amal ibadat. Jadi kalau kita pergi ke sana, tiba-tiba dalam masa seminggu, 2 minggu, dah selesai tu, kita nak balik cepat, perasaan tiada rasa kasih dan sayang kepada Mekah dan Madinah, ini ada satu perkara yang agak luar biasa sebenarnya dari sudut perasaan jiwa. Dan mungkin bagi saya lah, mereka ini tidak memahami sebenarnya apakah tujuan yang sebenarnya. Ibadat ini pergi di sana berlama-lama dan kemudian untuk kembali, dan kita akan memikirkan apakah yang kita lakukan selama sebulan di sana, selama 45 hari di sana untuk dibawa balik ke sana. Saya ambil satu contoh. Ada orang selalu sebut dengan saya, dia kata, Prof, macam mana saya nak istiqamah, nak bangun malam? Saya kata, nak istiqamah bangun malam ni bukan mudah. Susah. Okey, kalau kita tengok, saya tanya, gosok gigi tak? Gosok. Semalam gosok? Gosok. Besok? Gosok, insya-Allah. Macam mana you boleh tahu yang besok tu boleh gosok gigi?
Sebab kita dah rasa nikmat gosok gigi. Betul. Siapa yang dah biasa gosok gigi daripada kecil, Dia akan rasa. sampai ke tua, Dia dia biasa. kalau tak gosok gigi, Masya Allah, dia akan rasa tak sedap. Nak berjumpa dengan orang pun tak sedap. Begitu juga amal ibadat. Betul, Prof. Kita budi sekejap. Saya dah menjawab soalan tadi pada rakan penonton kita. Kan? Cuma kita nak bagi peluang pada rakan penonton kita di studio ni. Okey. Datang ramai-ramai malam ni. InsyaAllah. Siapa yang nak tanya soalan ni? Okey, silakan. Tuan kita. Assalamualaikum yang berbahagia Prof. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Azhar bin Abdul Ghafur, SU Persatuan Komuniti Seksyen 8 Prima, mewakili Surau Al-Amin, Bandar Baru Bangi. Saya ada nak mengutarakan satu soalan. Purata tempoh jemaah haji berada di Mekah, di Tanah Suci, lebih kurang dalam sebulan lebih. Tapi Prof, ada juga yang pergi dan balik dalam tempoh yang singkat. Soalannya Prof, apakah nilaian ibadah mereka ni? Minta pencerahan Prof. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Silakan, Prof. Pada pendapat saya lah, ini pendapat peribadi saya lah. Masa berada di Mekah dengan Madinah ini ataupun semasa menunaikan fardu haji ini tidak berkait langsung dengan nilai. Kenapa? Macam saya sebut hadis tadi, yang pertama tadi yang mengatakan ada 3 tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada dengar tak saya sebut Mekah? Tak ada kan? Ada dengar saya sebut Madinah? Tak ada. Ada dengar saya sebut Palestin? Tak ada. Dia sebut Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pengalaman saya 3 tahun duduk di Madinah, saya melihat jemaah haji kita ataupun yang umrah ini dia pergi subuh, dia balik. Zuhur dia pergi, dia balik. Asar dia pergi, dia balik. Maghrib Malaysia dia cantum sekali. Ini standard. Adalah 4 jam, 5 jam dia duduk dalam masjid tu. 20 jam lagi duduk di mana? Oh, biasa orang jawab kan. Dia kata apa? Hotel. Shopping. Saya terus mengata, ini kaki mengata orang. Kita yang sebenarnya lebih mudah kita kata 4 jam dalam masjid, 20 jam di luar masjid. Ikut dia lah dia nak buat apa. Tetapi yang disyariatkan tadi dalam masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan? Okey. Jadi masa sebulan pun pergi duduk di sana, duduk di luar masjid, apa manfaatnya? Okey, Prof. Cantik. Ini jawapan yang saya rasa dah memberikan penjelasan pada tuan kita tadi. Dia angguk tu dah puas hati dah. Lama pun kadang-kadang tak guna juga. Biarlah masa yang ada dipenuhkan, di kualiti itu ada. Baik, Prof. Kita nak bawa rakan-rakan para penonton untuk terus mengikuti khabar Tanah Suci. Sama-sama kita saksikan. Mak semua sihat di sini, mak bapak, suami ni menantu semua sihat, alhamdulillah. Mak ucapkan pada anak-anak semua selamat hari raya Aidiladha. Semoga sihat, bahagia selalu hingga akhir hayat doanya. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah pelihara setialah selamat kita daripada apa musibah. Kita syukurlah kita, insya-Allah kita dapat balik. Mudah-mudahan lebih ramailah anak-anak muda ni yang minat beragama dan kembali pada jalan Allah sebenarnya, kan. Alhamdulillah, rasa sangat gembira kerana dapat melaksanakan seluruh urusan ibadah dengan walaupun ada halangan-halangan kecil, tapi alhamdulillah dengan kudrat iradat yang Allah berikan dapat kami laksanakan. Baik, Salamatullah Muhammad Ibrah membentuk sasiah sepanjang kembaran rohani di Tanah Suci. Ujian yang sebenarnya ialah ujian rohani untuk diri kita sendiri. Dan bukanlah gelaran haji atau hajah yang kita dambakan, tetapi bagaimana perubahan rohani yang kita bawakan menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita selepas kita kembali ke tanah air. Jadi dengan bingkisan khabar Tanah Suci tadi, kita mengharapkan yang terbaik untuk para jemaah haji kita. Baik, sekarang ini saya nak umumkan nama pemenang kuis harian bagi episod 18. Pemenang yang pertama, Rosliza Hussein. Pemenang yang kedua, Musa Lazim. Dan pemenang yang ketiga, Salwa Sabidin. Baik,
Tahniah kepada semua pemenang kerana berjaya membawa pulang voucher percutian bernilai RM200 dan juga DVD doa haji dan umrah tajaan daripada UNIC. Dan masih ada 2 hari lagi sebelum ke 28 September untuk kita terus mengembara di dalam Salam Baitullah dan anda berpeluang untuk memenangi kuis harian Salam Baitullah. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat berhenti seketika. Tetapi sebelum tu kita saksikan dulu cara-cara untuk menyertai kuis terkumpul. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah" kerana tidak lebih 15 patah perkataan. Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Miliki kad kredit I dari Bank Rakyat. Berteraskan syariah dan yang paling penting boleh digunakan di luar negara. Kunjungi Bank Rakyat hari ini dan mohon kad kredit I Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Sama dengan penaja kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel, membuka ruang kepada rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian untuk terus berkongsi bersama dengan panel kita perkara-perkara ilmiah yang boleh memantapkan lagi jiwa kita sebagai tetamu di muka bumi Allah satu ketika nanti, iaitu bumi yang penuh barakah, bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Baik rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, Prof, kita buka lagi peluang sebenarnya sebab ramai sangat follower kita, pengikut kita di Facebook dan sebagainya, dan kita buka peluang pada penonton kita di rumah menghubungi kita. Jadi kalau ada rakan-rakan yang ingin mengajukan soalan, boleh insya-Allah. Jadi Prof, tadi ada Prof menyebut tentang berkaitan dengan situasi yang orang kata emosi dan juga perasaan manusia itu sendiri. Dan tidak dinafikan bila berada di Mekah, orang yang nak pernah pergi, terutama musim haji, dia akan tahu. Ya, puan-puan, tuan-tuan, dia akan rasa susahnya dengan sabarnya dengan Allah macam-macam panggil Arab tu. Kan? Kan? Akan meruntun jiwa kita, emosi kita. Tetapi yang peliknya, Prof, balik daripada tanah haram, masih sebut rindunya Mekah. Padahal duduk sana subah seranah dah. Kan? Bukanlah sebab apa? Sebab sekarang tu makan pun susah. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitu? Di sana lain, balik Malaysia Allah rindunya. Bila pula boleh pergi ni? Kenapa? Masya Allah. Yang sebenarnya Nabi kita sendiri telah mendoakan supaya mereka yang pergi ke Madinah terutamanya, dia kata supaya merindui, mencintai Madinah. Dan juga kalau boleh lebih daripada Mekah. Ini secara semula jadi bagi orang yang ada fitrah, yang biasanya dia akan rindukan pada Mekah dengan Madinah. Jadi betul lah, sering dia sebut bila balik saja terus bercerita lah, Allah rindu dan apa ni, teringat di sana. Dan dia kata terutamanya di Mekah dengan Madinah ni damai hati dia terasa damai. Tapi kalau kita baca surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, ada maksudnya Allah SWT memberitahu kita, wahai hati yang damai, kembalilah, masuklah engkau ke dalam syurga. Maksudnya orang yang hatinya damai, ahli syurga. Jadi kalaulah damai itu hanya ada di Mekah dengan Madinah, Allah tidak berlaku adil. Kan? Maksudnya nanya lah orang bagi, nanya lah orang Malaysia. Kan? Kerana bila balik ke Malaysia dah hilang perasaan tersebut. Jadi itu yang penting kita kena kaji. Kenapa kita damai di sana? Kenapa kita rindu di sana? Sebab apa? Masa di sana ada kita mengumpat? Tak ada. Ada kita mencarut? Tak ada. Ada kita duk cerita hal orang? Tak ada. Habis ada juga orang yang perangai macam gitu, dia balik tak jadi apa. Tetapi orang yang betul-betul duduk di sana, solat 5 waktu di masjid, jaga diri, minta istighfar dengan Allah, minta ampun dengan Allah, dan dibawa balik ke sini, kalau dia rindu Mekah dengan Madinah, maka dia teruskanlah apa yang dia patut buat. Maksudnya, tapi habis berapa ramai orang yang pergi solat 5 waktu di masjid, orang lelaki. Berapa ramai orang yang balik kan, minta ampun dengan Allah setiap hari. Soalan ni kita tinggalkan, Prof. Pada semua rakan-rakan kita. Saya kena jawab cepat-cepat macam itu. Sebab tanya saya orang marah pula kan. Ya, betul. Kita nak buka peluang pada penonton kita di rumah untuk mengajukan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Prof Kamel? Silakan tuan. Assalamualaikum Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak bagi tahu sikit. Tadi ada Prof terangkan bahawa kita semayang Masjid Al-Aqsa tu dapat 500 pahala dia. Masjid Bajawi, Masjid Nabawi tu dapat 1000 kali dia punya pahala. Kalau Masjid Haram tu 100,000 kali. Jadi satu Prof, benda ni pernah di-air up oleh Ustaz Kazim pada 2011 dulu. Dia kata kalau semayang di Masjidil Haram saja dapat 100,000 kali. Tapi bukan di hotel dan tanah haram. Kami dah pergi haji, Prof. Jadi mutawib kami ada yang peringkat doktor PhD, ada yang profesor. Jadi dia orang punya perangan begini. Semayang di Masjidil Haram dapat 100,000 kali. Begitu juga di hotel kita dapat 100,000 kali. Termasuk tanah haram. Jadi dulu Ustaz Kazim pernah disebat semula oleh profesor daripada UKM tu. Diperbetulkan balik. Itu je. Assalamualaikum. Okey, pandangan saya sangat-sangat mudah dalam konteks ini. Dia bukan soal 100,000 di mana. Itu bagi saya tak penting langsung. Yang pertama sekali kita buat amal ibadat ini semata-mata kerana Allah. Okey, tapi kita yang pergi yang kedua, aspek yang kedua, dalam masjid dengan luar masjid. Tak kira lah Allah bagi berapa pun, dari segi nilai dia tersebut, saya nak solat dalam masjid. Saya tak kira. Kalau boleh, saya nak duduk saf yang pertama. Pasal apa? Saf yang pertama lebih baik daripada saf nombor 2. Kalau boleh. Kan kita akan berusaha sampai bersemangat begitu sekali. Soal ganjaran, dia akan datang kemudian. Betul. InsyaAllah, jangan risau. Orang nak kata, semayang di luar masjid 100,000 kali pun, bagi saya yang berfikir ni, kau nak semayang lah. Tapi aku nak duduk solat dalam masjid. Kalau boleh nak duduk depan Kaabah tu, kalau boleh. Dalam Masjid Nabawi, saya cerita, saya duduk 3 tahun di sana, kalaulah pergi 1 jam sebelum solat, insya-Allah boleh duduk saf-saf yang depan. Saf yang depan di belakang imam tu ada 7 saf. InsyaAllah. Tapi orang Malaysia kalau pergi ke sana, masuk pintu belakang, duduk belakang sekali. Saf yang nombor 250. Itu memang saya suka sangat bercerita dengan jemaah. Jadi, balik semula pada kenyataan tadi, kita sebagai orang yang berfikir, ialah kadang-kadang kita dengar orang profesor, mutawif cerita begini-begini, dia nak galakkan orang solat di luar. Saya tak ada. Saya kata, kalau kita boleh duduk sana, kita nak solat dalam masjid. Ini tujuan kita. Biar yang terbaik di sisi Allah. Itu dia. Ada semangat ketegasan tu. Nampak macam orang. Kalau boleh, ambillah betul lah, Prof. Betul. Selalu sampai. Ambillah soft. Dekat kita Malaysia pun dah ambil soft belakang. Takkan nak amalkan benda yang sama. Okey, baik. Kita buka peluang pada penonton kita di sini untuk mengajukan soalan pula. Sebab ada tadi nak tanya lagi, Prof. Masya-Allah. Silakan, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Hajah Maharun binti Haji Abdullah, wakil daripada Kumpulan Marhaban Zainul Iman, Sungai Ramah Dalam, Kajang. Soalan saya, Prof. Sabar itu adalah kunci kekuatan bagi orang yang mengerjakan ibadat haji Tanah Suci Mekah. Tapi Prof, apabila kembali ke tanah air, kenapa dia tidak kekal? Sifat kesabaran tidak kekal dibawa ke tanah air. Sekian, terima kasih. Okey, kita betulkan dulu keadaan. Banyak orang tak sabar di Mekah dengan Madinah sebenarnya. Di Malaysia kadang-kadang dia lebih sabar. Tetapi bila di sana, dengan keadaan macam mana? Orang ramai. Kemudian, contohlah kalau kita duduk di hotel, berebut-rebut nak makan, nak apa semua kan. Jadi, marah orang bila naik lift, misal kata, bawa air panas, geram kita tengok. Orang ramai-ramai bawanya benda-benda macam itu. Jadi, benda itu yang sebenarnya memberikan perasaan tidak sabar dalam hidup kita. Jadi, sifat tidak sabar ini yang sebenarnya salah satu merupakan ujian daripada Allah SWT. Jadi, bila kita pergi ke mana-mana pun, berhadapan dengan keadaan tersebut, sama ada di Malaysia, ataupun di Mekah, ataupun di Madinah, ini sebenarnya datang emosi, kita datang dia punya, apa kita panggil ni, untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu kita kena minta dengan Allah. Ya Allah Tuanku, berilah kesabaran padaku, ya Allah. Dan Allah kata apa? Bila kita ditimpa ujian lah ni, sebab tu tak sabar tu kan. Dia bukan setakat kena sabar. Kita di Malaysia, kita kata sabar. Dengar adik-beradik meninggal, sabar. Tetapi yang sebenarnya cara untuk menghadapi ujian tersebut, sabar dan solat. Itu dia. Kunci dia yang sabar. Yang solat tu yang orang tak ajar. Betul. Saya kalau sekarang ni bila kita faham kan. Yalah. Katalah ustaz kena ditimpa bencana ke apa. Saya kata ustaz, sabar ustaz, banyakkan solat. Bangun malam ustaz, bermunajat dengan Allah, berdoa dengan Allah. Jadi kita nak sabar di Malaysia ni, kena minta dengan Allah. Alhamdulillah. Okey, kata kunci sana, saya letak kata kunci tadi, dua je. Sabar dengan solat. Sabar dengan solat. Sebab masa kita suntuk sangat ni. Jadi kita nak bagi yang betul-betul kualiti pada puan yang bertanya tadi ni. Nak kuat di jiwa kita, sabar dengan solat. Baik, kita berhenti sekejap.
kita bersama dengan dia pula. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Nabil. Saya duduk sini pun rasa panas juga. Jadi bila kita bercerita mengenai kembara rohani dalam setiap ibadah, pastinya ada terkandung hikmah dan juga ganjaran yang luar biasa baiknya. Apatah lagi kembara rohani itu bila kita menunaikan ibadah haji, Ustaz ya. Betul ya. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Kita akan sambung sebentar nanti, tapi sebelum itu kita akan saksikan dahulu soalan kuis harian malam ini dan juga bagaimana cara untuk menyertainya. Assalamualaikum, memetik ibrah, membentuk sahsiah. Kuis harian Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 minit malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Sertai kuis harian Salam Baitullah. Anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Sepanjang kembara rohani dalam kita melakukan ibadah haji, sebenarnya segala amal ibadah itu menjadi simbol tautan hati antara kita dan juga Allah. Dan seperti biasa, Salam Baitullah akan membawakan perkabaran secara langsung dari Tanah Suci bersama dengan rakan pelapor Syaril Sarapudin untuk kita dapatkan apakah gambaran kembara rohani para jemaah kita pada hari ini. Baik, Syaril, silakan dengan laporannya. Silakan, Syaril. Baik, terima kasih Dia di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baitullah kepada semua para penonton sekalian. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kami berada di Mina, maka pada hari ini tibalah kami ke Mekah bagi petugas-petugas dan juga jemaah-jemaah. Bukan semua, sebahagiannya yang membuat nafar awal telah pun kembali ke Mekah. Maknanya dah lengkaplah rukun Islam kelima para petugas dan juga para jemaah. Cuma jemaah yang baru sampai mungkin akan melakukan tawaf dan juga sa'i, maka selesailah rukun haji. Alhamdulillah, kita doakan semuanya selamat. Dapat kita saksikan wajah-wajah, boleh lambat kamera sikit Haji, anak-anak nak tengok ni. Okey, ini dia wajah-wajah jemaah kita yang baru saja tiba di Abraj Al-Jannah di Riyadh ini. Kalau kita boleh nak bersama dengan beberapa jemaah sebenarnya yang mungkin ada pengalaman tersendiri 3-4 malam berada di Mina, berada di perkhemahan. Assalamualaikum Haji semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nampak muka sihat, ceria walaupun berjalan 8 kilo sehari ya. Okey, saya nak tahu nama dengan negeri dulu. Nama saya Muhammad bin Sahari daripada Negeri Pahang. Orang Pahang. Boleh cerita sikit tak pengalaman kepada para penonton? Saya memang dah rasa dah kaki pun dalam berjalan 8 kilo sehari ni. Sebenarnya pengalaman tu di Mina ni Alhamdulillah. Sebab sebelum datang ke sini kita buat latihan berjalan kaki. Jadi insyaAllah lah tak ada. Jadi kita tak ada rasa penat. Tapi cuma tempat tinggal dan tempat makan dan juga tempat tinggal tu ada masalah untuk buang air besar dan sebagainya. Tapi kalau untuk mengerjakan melontar jamrah tu tak ada masalah. Sebab kita dah berlatih hari-hari dan rasanya tak ada penat apalah. Cuma kita rasa gembira lah sebab kita dapat melaksanakan tu dengan senang hati. Alhamdulillah. Bagus Haji, tengok kuat betul. Okey, ini keluarga kedua. Siapa nak cakap? Isteri ke suami je lah. Namanya? Saya Jafri Rashid daripada Kuantan, Pahang. Haji Jafri daripada Kuantan Okey, Haji pula ada cerita tersendiri tak? Mungkin ada masa tengah berjalan tu berehat dulu, sakit ke ataupun memang kuat untuk semua 3 hari ni? Syukur Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah dari segi kesihatan dan sebagainya lah. Cuma macam Haji sebelah beritahu lah, ketidakselesaan di Arafah, di Mina tu memang cukup mencabar lah. Tapi kita bersabar lah kerana ini semua adalah dugaan yang terpaksa kita tempuh. Betul. Tapi dapat selesaikan dengan baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun dah buat nafal awal. Tinggal 2 rukun haji yang kita belum laksanakan, iaitu tawaf dengan sa'i. Ini nak balik bilik ni rehat dulu. Tengok malam-malam bila dah rapat balik tenaga, mungkin kita akan buat malam ni jugalah. InsyaAllah, sebab ramai yang buat nafas awal bukan negara kita saja. Kalau tengok dekat Masjidil Haram pada ketika ini pun dah penuh. Kita harapkan yang terbaik Haji InsyaAllah. Seorang lagi kita nak nama dengan negeri. Nihat bin Haji Ahmad daripada Melaka. Daripada Melaka? Melaka, ya. Melaka saya kat sini. Okey, boleh cerita sikit tak? Mungkin ada sesuatu daripada sana. Haji kat sini sikit. Okey, okey.
Dalam pengalaman saya semuanya baik adanya, tak ada apa benda yang masalah yang pada diri saya. Pergi segi berjalan, pergi balik apa semua alhamdulillah syukur. Tentang tempat tidur pun alhamdulillah syukur. Dan makan pun alhamdulillah kita boleh makan semua, tak ada masalah apa-apa. Itu tak ada masalah pada saya. Isteri saya pun sama juga. Dia pun syukur, tak ada apa. Jadi kita syukur alhamdulillah pada tabung haji menjalankan tugas dengan baik kan. Lepas tu saya rasa bangga kan rakyat Malaysia tabung haji buat yang terbaik dalam apa dengan Arab ni. Dapat pujian daripada tanah Arab dia. Saya rasa suka dan bergembira. Kita ingat akan datang buat cara yang ni lebih baik pada lebih ini lagi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bertuhan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, baik. Alhamdulillah, inilah dia keterujaan mereka. Jadi insya-Allah kita doakan semua jemaah-jemaah yang buat nafas awal akan buat ibadah tawaf dan juga sa'i selepas ini, dan juga mereka yang buat nafas sani nanti akan kembali insya-Allah esok ke bumi Mekah. Yang baru saja tiba ke Mekah akan pergi pula ke Madinah, tapi yang dah lama daripada Madinah ke Mekah akan pulang ke tanah air. Jadi alhamdulillah pejam celik Salam Baitullah pun akan bersiaran beberapa hari saja lagi. Jadi insya-Allah kami akan cuba cari bingkisan menarik dari sini untuk tatapan anda. Terima kasih juga atas perhatian semua para penonton yang sentiasa menantikan lintas langsung daripada kami. Alhamdulillah jemaah-jemaah kita memang terbaik, dipuji seantero dunia. Jadi saya Syaril Serabun yang melaporkan tirai dulu buat masa ini. Insya-Allah kita jumpa lagi esok kembali bersama dia untuk perkembangan di studio. Okey, baik Syaril. Gembira sungguh saya tengok para jemaah kita di sana, Ustaz. Jadi terima kasih kepada Syaril di atas perkembangan yang dibawakan pengembaraan ya. Kita sudah pun sampai ke penghujung pengembaraan para jemaah kita. Mudah-mudahan mereka diganjari dengan sebaik-baik ganjaran. Jazakumullahu khairan katsiran, insya-Allah. Amin. Baik, saya ingin bacakan sedikit komen daripada rakan Facebook kita. Daripada M Puno Alus, katanya, ya Allah, sedihnya tengok eksplorasi itu tadi, menitis air mata. Semoga segala usaha dan pertolongan kalian semua diberi ganjaran besar dari Allah. Amin, insya-Allah. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada Adib Rahim. Katanya banyak di komen di sini. Assalamualaikum, tolong sebutkan nama saya. Saya berharap sangat-sangat lebih daripada 10 komen. Jadi saya bacakan jugalah. Adib Rahim, terima kasih kerana mengikuti Salam Baitullah. Baik Ustaz, kita teruskan dengan perbincangan kita Haji Kembara Rohani. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih dia. Itu di antara rakan-rakan kita. Allah, sebab seronok sangat tu. Kalau lah satu masa nanti dijemput sebagai tetamu Allah, saya rasa meloncat dia tu. Masya-Allah. Baik Prof, pada penghujung perbincangan kita berkaitan dengan Haji Kembara Rohani ni. Adakah permulaan bagi orang yang baru melaksanakan ibadah haji untuk mengurang langkah dalam hidup dia sebagai permulaan awal untuk berubah kepada kebaikan, dan jika benar ia adalah satu permulaan dalam hidup dia untuk menjadi seorang yang lebih baik, di mana destinasi terakhir? Di mana lokasi untuk dia berhenti? Masya-Allah. Kita terus ke destinasi terakhir dulu ya. Kita mudahkan perkiraan kita. Maksudnya kita kena mempertahankan apa yang kita harapkan ya. Maksudnya kita nak menjadi manusia yang lebih baik ini, kehidupan yang lebih baik ini sampai kita mati. Meninggal dunia lah. Dan kita rasa kebiasaannya lah orang yang pergi menunaikan fardu haji ini usianya biasanya 30 tahun ke atas lah sekarang ini. Dan purata kematian bangsa Melayu Nusantara yang telah dibuat kajian ya, 74 tahun. Purata kematian. Jadi kalau 74 tahun dibahagi 2, 37. Jadi orang yang umur 37 tahun ke atas pergi menunaikan fardu haji, maksudnya masa yang tinggal itu sangat singkat. Berbanding dengan masa yang telah dilalui. Jadi takkan kita nak balik asal. Kita melihat ke hadapan. Baik, sering disebut bahawa mereka yang menunaikan fardu haji ataupun menunaikan umrah yang berada di Mekah dengan Madinah, bila balik ke tanah air akan rasa rindu balik. Contoh kita tadi bila melihat paparan tadi memang terasa seolah-olah kita nak pergi balik ke sana. Baik. Kalau kita rindukan Mekah dengan Madinah, tak ada masalah. Kumpul duit, pergi. InsyaAllah. Tetapi dia tidak bawa ke mana-mana. Setakat itulah maksudnya kita pergi balik. Dan kemudian perubahan tu kalau tak buat, tak ada. Tetapi kebanyakannya, perkara-perkara yang boleh menghiburkan hati kita, yang boleh menyukakan hati kita, boleh dilakukan di Malaysia. Contoh, orang biasa kalau kita sebut, kenapa nak pergi ke Raudah di Madinah? Nak berdoa. Mustajab doa kat situ. Kan? Orang kata begitu. Tetapi di Malaysia pun boleh buat. Ada beberapa perkara yang boleh. Yang misalnya Rasulullah SAW menyebut ya. Dia kata apa? Doa ibu bapa sangat mustajab. Ibu bapa ni duduk Mekah pun ibu bapa, duduk Madinah pun ibu bapa, duduk di Subang Jaya pun ibu bapa. Itu ada dalam genggaman kita. Dia kata apa? Doa orang yang berpuasa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa adalah satu amalan. Boleh buat di Mekah, boleh buat di Madinah, boleh buat di Malaysia. Mari kita puasa Nabi Daud. Kalau betul-betul nak sangat sebab apa?
puasa Nabi Rasulullah SAW bersabda, dia kata puasa sunat yang paling disukai oleh Allah SWT, yang dicintai oleh Allah SWT adalah puasa Nabi Daud. Mari kita buat sampai mati, kita buat. Insya-Allah ini perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Lagi apa lagi? Masya-Allah, yang paling besar bagi saya lah yang kita buat di Mekah dengan Madinah, yang bangun malam. Allah. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Ini bukan tempat, dia waktu, masa 1/3 hujung malam yang tersisa. Jadi benda tu ada di Malaysia. Masya Allah, ada dalam genggaman kita. Kita dah pergi ke Mekah, kita dah pergi ke Madinah, kita dah menunaikan fardu haji, kita teruskan amalan kita sampai ke destinasi yang terakhir. Baik, sebab itu saya selalu pesan sangat. Ada orang boleh pergi banyak kali ke Mekah, ke Madinah. Tetapi belum tentu lagi dia dapat nikmat beramal ibadat dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Tadi Prof ada sebut tentang puasa Nabi Daud. Mungkin puasa Nabi Daud puasa lain ke? Saya ingat puasa kita puasa macam tak, dia amalan puasa selang sehari. Hari ni puasa, besok tak. Lusa puasa balik. Masya-Allah. Baru terjawab dia puasa Nabi Daud. Nabi Daud kan dia ada orang tanya saya, Prof, nak lihat puasa Nabi Daud macam mana? Saja aku puasa Nabi Daud ke? Ada lah saya kata. Puasa sunat kan biasanya, kalau kita yang biasa tahunya hari Isnin dan Khamis, pada 13, 14, 15 bulan Hijrah orang panggil apa Ustaz? Puasa bulan putih gitu ya. Dan ini amalan dia kan. Jadi kalau kita buat begitu, contohnya puasa selang sehari tak dicontoh, bersih hati kita ni. Adakah orang puasa nak mengatur orang? Sama juga kita duduk di Mekah dengan Madinah, kita tak mengatur orang, kita tak cerita buruk-buruk pasal orang lah, kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Allah. Jadi destinasi akhir kita ialah mati, bertemu dengan Allah. Jadi dan mudah-mudahan kita bangkit besok, tak payah dihisap, kita nak masuk syurga tanpa dihisap. Dan kita nak masuk syurga tanpa dihisap ini bukan kita nak masuk seorang. Kita nak masuk dengan isteri ataupun suami kita. Kita nak masuk dengan anak-anak kita. Apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, nak kena dipanjangkan kepada mereka. Sebab itu, kalau kita tengok sekarang ni, saya selalu sebutlah kepada jemaah yang mengikut perkembangan. Kalau kuliah subuh tu, saya selalu sebutlah. Saya kata, cuba tengok kiri, cuba tengok kanan, cuba tengok belakang, cuba tengok depan. Kita nak masuk syurga tanpa dihisap bersama dengan orang yang kita sayang. Mana anak lelaki kita? Mana anak lelaki kita? Kenapa kita tak bawa dia ke masjid? Kita seorang je ke nak masuk syurga tanpa dihisap? Allah. Masya Allah, kita berfikir begitu. Kita kembali kepada tanah suci dengan satu tekad yang baru. Aku nak bawa diri aku nak bawa isteri aku dan suami aku nak bawa bersama anak-anakku. Insya-Allah, itu yang sebenarnya sebagai orang yang menunaikan fardu haji, dia sebenarnya sebagai pemimpin lah dalam keluarga. Masya-Allah. Jadi itulah yang akan dibawa terus sampai destinasi akhir tadi, insya-Allah. Jawab persoalan saya dan juga merumuskan keseluruhan perbincangan kita berkaitan dengan kembara rohani ini. Mudah-mudahan setiap kita yang mengimpikan untuk menjadi jemputan seorang yang istimewa di sisi Allah SWT satu masa nanti, insya-Allah akan memenuhi cita rasa seperti mana Prof sebut tadi. Okey, baik, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, sebagai penghujung ini kita bersama dengan dia dulu. Silakan. Baik, Ustaz, sebelum saya ingin mengatakan sesuatu, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita, Baik Rakyat, Right Travel, dan juga dengan kerjasama tabung haji dan perabot kita, L'Oreal Home Furnishing, dan penaja pakaian semalam ini, Dewi Sofia, dan juga tudung daripada Sugar Scarf. Baik, Ustaz Nabil dan juga Prof, kembara rohani saya berakhir pada malam ini kerana esok dan juga hari terakhir Salam Baitullah bersiaran. Rakan saya Zaira Sri Zakaria akan bersama-sama dengan penonton Salam Baitullah. Dan jadi saya mengambil ruang dan peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penonton Salam Baitullah, dan saya ingin mohon ampun dan maaf anda ada khilaf sepanjang saya bersiaran bersama-sama dengan anda. Dan semoga segala ilmu dan juga pengembaraan kita bersama menelusuri ibadah haji ini di sini di tanah air dapat kita manfaatkan, kita dalami dan kita hayati bersama. Jadi salam ukhuwah daripada saya Diana Wai. Kita jumpa lagi akan datang insya-Allah, Ustaz. Jadi itulah. Silakan Ustaz. InsyaAllah dia. InsyaAllah. Kita doakan Prof. Sedih pula dengar kan. Tapi tak apa. Kembara kita tidak terhenti di sini dia. InsyaAllah. Masih panjang perjalanan kita. Apa pun terima kasih Prof kerana dapat berkongsi dengan kami. Mudah-mudahan yang terbaik itu dapat kita bawa dalam hidup kita. Dan terima kasih juga pada penonton kita daripada Bangi, daripada Kajang ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan terima kasih juga pada penaja pakaian saya iaitu Lawong Malaysia dan juga Linen Closet. Okey, baik, rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, malam esok jangan lupa
temu janji kita bersama dengan dua orang tetamu istimewa berbicara tentang haji dan sains, iaitu Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga Dr. Jamnul Azhar Mulkan, insya-Allah. Bersama dengan kami dalam Salam Baitullah, memetik ibrah, membentuk syakhsiah. Terima kasih. Berjumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan Anda.